warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam tazkirah Ramadan anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, pada kali ini kita akan membincangkan tentang kedudukan orang berpuasa, darjat ganjaran bagi orang yang berpuasa. Sebenarnya orang yang berpuasa itu di dalam bulan Ramadan mereka mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau orang tak berpuasa dalam bulan Ramadan, maka dia adalah golongan orang yang sangat rugi di sisi Allah SWT. Walaupun kita tahu kelebihan Ramadan itu sangat besar, tetapi kadang-kadang kita lihat ada segelintir mereka-mereka yang tidak berpuasa dengan pelbagai alasan. Ada antara alasan-alasan mereka disebabkan tak bangun sahur sahaja menyebabkan tak berpuasa. Ada yang disebabkan mereka tidak tahan menyebabkan dia tidak berpuasa. Dan ada juga di kalangan mereka yang disebabkan mungkin gastrik dan sebagainya menyebabkan mereka tidak berpuasa. Subhanallah, sangat rugi, kerana nilai berpuasa pada bulan Ramadan sangat besar. Dan ganjaran-ganjaran yang Allah SWT sediakan dalam bulan Ramadan sangat besar di sisi Allah SWT. Jadi saranan saya khususnya untuk diri saya, ahli keluarga saya dan muslimin muslimat sekalian, marilah kita bersama-sama berpuasa dengan sebenar-benar puasa dalam baki Ramadan yang tinggal beberapa hari sahaja lagi. Mudah-mudahan ianya menjadi asbab perubahan kepada kebaikan pada masa akan datang, insya-Allah. Satu hadis Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Jika datang bulan Ramadan, pintu syurga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan syaitan-syaitan akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita berusaha untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala dan bertingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah peluang paling baik untuk kita khususnya. Usia kita tak panjang, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah bulan Ramadan, bulan yang kita berlomba-lomba untuk tingkatkan amal ibadah kita dan mencari berapa banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya sekiranya seseorang itu memahami kelebihan bulan Ramadan itu sendiri, berpuasa dalam bulan Ramadan itu sendiri, saya pasti dan percaya tidak akan ada seorang pun yang akan meninggalkan ataupun mengabaikan ganjaran-ganjaran yang disediakan Allah SWT. Antara ganjaran yang besar di sisi Allah SWT daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis ini biasa kita dengar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh i'tikad dan juga mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT, maka akan diampunkan dosa-dosanya lalu. Masya Allah, subhanallah, subhanallah, ganjaran yang besar. Kita berpuasa dengan betul-betul, Allah SWT ampunkan dosa kita. Di dunia lagi Allah SWT ampunkan dosa kita.
Ini di dunia lagi Allah SWT akan ampunkan dosa kita sekiranya kita berpuasa dengan sebenar-benar puasa. Jadi tuan-tuan yang minta Allah SWT, untuk orang yang berpuasa itu sendiri Allah SWT sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada mereka. Seperti mana satu hadis Nabi, hadis daripada Muslim yang mafhumnya, setiap amal manusia akan diberikan ganjaran hasanah sebanyak 10 hasanah sehingga 700 hasanah. Allah SWT, Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku akan membalaskannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan yang minta Allah SWT, Allah Maha Kaya, Allah Maha Ampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengurnia. Disebabkan dengan puasa yang kita laksanakan, disebabkan puasa kita laksanakan ini, Allah SWT akan memberikan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia lagi Allah SWT telah kabarkan gembira, iaitu pengampunan dosa. Dan juga Allah berikan kabar gembira, iaitu Allah SWT sendiri yang memberikan ganjaran pahala. Bagaimana pula di akhirat nanti? Tentu yang macam Allah SWT di akhirat nanti, Allah SWT akan berikan satu pintu khas untuk orang yang berpuasa dengan sebenar-benar puasa. Hadis An Sahal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan. Daripada Sahal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu yang diberi nama ar-rayyan, yadkhulu minhu shaimun yaumul qiyamah, iaitu pintu masuk bagi orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan ada seorang pun yang akan masuk melewati pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Jadi Allah Akbar, besar di sisi Allah SWT. Di dunia Allah SWT berikan pengampunan, di akhirat nanti orang yang berpuasa Allah SWT sediakan satu pintu khas untuk orang yang berpuasa, iaitu dipanggil sebagai Ar-Rayyan. Dan pintu khas ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa sahaja. Jadi marilah kita sama-sama berusaha untuk memperhebatkan lagi puasa kita dengan amalan-amalan tambahan, seperti bacaan Al-Quran, berdoa, berzikir, tambahan solat-solat sunat dan sebagainya. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada diri saya khususnya untuk saya amalkan, dan muslimin muslimat yang mendengar dapat mendapat kekuatan untuk amalkan juga insya-Allah dan disebarkan kepada dia. Sebelum saya mengakhiri tazkirah saya, ada beberapa perkara amalan mulia dalam bulan Ramadan yang kita sentiasa buat. Kita buat sebenarnya, tapi kita perbaiki amalan tersebut. Yang pertama adalah kita kena bersegera untuk berbuka puasa. Sebab apa? Untuk membezakan antara orang selain Islam dengan orang Islam. Orang Islam apabila sampai berbuka puasa, dia segerakan berbuka puasa. Yang kedua ialah kita melambatkan sahur. Kita melambatkan sahur, maksudnya adalah kita makan sahur dan dilambatkan sebelum, sebab masuk waktunya, waktu solat subuh. Contohnya sekarang subuh masuk pada jam 5.47. Jadi kita ada waktu imsyak. Waktu imsak tu adalah waktu untuk berjaga-jaga 10 minit sebelum waktu subuh. Waktu berjaga-jaga untuk kita bersahur. Dan kita boleh, samping kita sebelum sahur, kita boleh tingkatkan ibadah kita, berzikir, banyakkan doa dan sebagainya. Dan yang ketiga, antara amalan-amalan yang mula kita tambah perbaiki amalan puasa kita adalah kita meninggalkan kata-kata yang tidak elok dalam percakapan, dan termasuk juga status-status di media sosial kita. Kadang-kadang kita lihat banyak orang-orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak elok dalam bulan Ramadan.
Sebab apa? Satu mafhum hadis Nabi SAW, sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan yang buruk, percakapan yang tidak elok ini ketika berpuasa, Allah SWT tak pandang pun puasa kita. Allah tak berhajat pun kepada puasa kita. Sekiranya Allah SWT tak berhajat kepada puasa kita, adakah Allah nak berikan ganjaran kepada kita? Jadi maka kita fikir-fikirkanlah. Dan antara satu doa bagi 10 akhir Ramadan ini yang boleh saya kongsikan adalah perbanyakkan doa ini untuk kita mencari bulan Ramadan, iaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian saya tazkirah ini yang ringkas ini, mudah-mudahan saya sendiri dapat amalkan, keluarga saya dapat amalkan, rakan-rakan saya dapat amalkan, dan sedang pendengar muslimah dapat amalkan dan kita sampaikan kepada orang-orang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan dalam tazkirah saya pada hari ini. Saya mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa saya dan dosa ahli keluarga saya dan kita semua, insya-Allah. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.